الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada hari Ramadan yang keempat. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita sehingga akhir Ramadan insya-Allah. Tuan-tuan, para jamaah, tuan imam, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, iman terhadap perkara-perkara yang ghaib, yang tidak terlihat dengan mata kepala kita, tuan-tuan, maka tuan-tuan, keimanan kepada perkara ghaib termasuk dalam cabang iman yang tiga, yaitu sam'iyat. Dalam iman kita mesti memahami, meyakini tiga perkara, yaitu yang pertama ilahiyat, ketuhanan. Kemudian nubuwat, yang kedua kenabian, yang ketiga sam'iyat, yaitu perkara-perkara yang ghaib, yang tidak terlihat dengan mata kepala, tapi kita yakin dengan sebenar-benarnya dalam hati sanubari kita. Maka tuan-tuan, pengamalan kita dalam kehidupan ini, tuan-tuan, termasuklah dalam bulan Ramadan, maka pengamalan kita itu menjadi bukti kepada keimanan kita kepada tiga perkara tadi. Kalau kita benar-benar beriman kepada Allah, benar-benar beriman kepada kenabian baginda Nabi Muhammad SAW, beriman kepada perkara ghaibiyat, perkara yang tak nampak, dosa, pahala, syurga, neraka, maka akan terserlah dalam pengamalan seharian kita, akan nampak dari sudut amalan hati. Amalan hati ni tak nampak. Kemudian amalan zahir, kemudian akhlak kita akan kelihatan, akan menjadi bukti bahawa kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada sam'iyat, perkara yang tak nampak. Sehingga para sahabat Nabi SAW, antaranya Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ada orang kata jangan sebut karramallahu wajhah, ustaz, itu Syiah yang bagi gelaran. Bukan. Kan? Karramallahu wajhah itu yang berikan adalah kumpulan ahlu sunnah wal jamaah. Ketika kelompok Khawarij menggelar Sayyidina Ali dengan qabbahallahu wajhah, kan orang Khawarij marah sangat dengan Sayyidina Ali ketika peristiwa tahkim. Mula-mula Sayyidina Ali jadi khalifah, kemudian kerana peristiwa tahkim, pemerintahan beralih kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhuma. Dua-duanya sahabat Nabi. Orang Khawarij marah pada Sayyidina Ali, maka mereka mengatakan qabbahallahu wajhah,
buruklah wajah Sayyidina Ali. Maka orang-orang ahli sunnah wal jamaah yang imannya, amalannya sama dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, memberi gelaran kepada Sayyidina Ali dengan karramallahu wajhah. Maka hari ini kita pun Al-Khalifatul Rabi' kan, Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah kan, itu pun semua macam tu. Kenapa tuan? Menzahirkan kan apa ni, sokongan para ahli sunnah wal jamaah kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah radhiyallahu anhu. Maka tuan-tuan, apa kata Sayyidina Ali tentang perkara-perkara yang tak nampak dengan mata tetapi disaksikan dengan hati? Sebab itu kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu diterjemah dalam bahasa Melayu, maknanya tuan-tuan, aku bersaksi. Contoh, kita tengok perlawanan bola sepak, kita akan kata apa? Ushhidu kan bimusabaqah kuratul qadam kan, kuratul qadam kan, kita sebut aku menonton kan, menonton perlawanan bola sepak. Kita kata ushhidu itu tuan-tuan adalah memberi makna menonton, menyaksikan. Dengan apa tuan-tuan? Dengan mata. Tapi penyaksian perkataan yang sama digunakan untuk dua kalimah syahadah. Kenapa tuan-tuan? Kerana memberi bukti bahawa keimanan itu mestilah disaksikan dengan mata hati, basirah di dalam hati. Sebab itu kita ucap kalimah syahadah, aku bersaksi kan. Maka tuan-tuan, kata Sayyidina Ali, lau kushifal ghita mazdathu yaqina. Kalaulah perkara ghaib ini, syurga, neraka, dosa, pahala, Allah Ta'ala buka depan mata kami, depan mata para sahabat, mazdathu yaqina, nescaya takkan bertambah lagi iman kami. Kenapa? Kerana iman kami sudah sampai ke puncak. Maknanya kalau syurga dengan neraka tu ada ke depan mata, tak ada ke depan mata, iman kami memang sudah sempurna. Yakin kami dengan syurga, neraka, dengan pahala, dosa sudah ke puncak. Kalaulah ditampakkan, dibuka hijab, nampak syurga neraka depan mata sekalipun tuan-tuan, maka iman kami sudah tidak akan bertambah. Maksudnya nampak ke tak nampak, memang kami yakin 100%. Maka tuan-tuan, sebab itu para sahabat Nabi SAW, amalan mereka menjadi contoh kepada kita sepanjang zaman. Kerana itu bukti pada keimanan yang sempurna. Cuma dekat surau kita ni tuan-tuan, ada tak baca kitab Hayatus Sahabah? Ada tak? Kisah para sahabat kan? Mungkin kena adakanlah juga. Kalau tak ada, nanti lepas habis kitab Tauhid kita masuk situlah. InsyaAllah. Agak-agak kita nak habis pukul berapa tuan-tuan? 6.50 kan? 7.20 boleh tuan-tuan? Boleh insyaAllah. Jadi tuan-tuan kan, ketika di akhirat nanti tuan-tuan, para penghuni neraka berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Sesungguhnya ya Tuhan kami, hari ini kami telah melihat, kami dah tengok dah, oh syurga neraka ni ada rupanya kan, dosa pahala ni ada rupanya, dah ditimbang kan. Farji'na, kembalikanlah kami ke dunia. Kami nak buat apa? Kami nak na'mal salihan inna muqinun.
kami nak buat amal soleh. Sesungguhnya muqinun, kami ini sesungguhnya kami muqinun, orang yang sudah yakin. Hari ini kami dah yakin ya Allah. Ketika itu tuan-tuan, keyakinan yang sempurna ketika di akhirat sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala tak terima dah. Tuan-tuan, kita masuk pada hadis yang kedua dalam himpunan hadis sahih yang telah disusun oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. Hadis yang ketiga yaitu an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jinni wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir walillahi utaqa'u wa dzalika fi kulli lailah. Akhrajahu Ibnu Majah Kitabus Shiyam. Hadis 1642. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan, syayatin dan jin-jin yang jahat, maradatul jin. Maradah tu maknanya yang ingkar, yang derhaka, yang jahat. Jadi jin-jin yang jahat ini pun di sufidat. Sufidat mana tuan-tuan? Digari. Sufidat tu maksudnya digari tangannya, kakinya. Pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu syurga dibuka. Tidak ada satu pun pintu yang tertutup, yakni pintu syurga tidak ada satu pun yang tertutup, pintu neraka tidak ada satu pun yang terbuka. Lalu seorang penyeru menyeru, wahai yang mengharap kebaikan, bersegeralah kepada ketaatan. Wahai yang mengharapkan keburukan, berhentilah daripada melakukan keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, dan perkara tersebut berlaku pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah dalam bab puasa. Dalam kitab Siyam, ada buku puasa. Kemudian bab ma jaa fi fadli syahr Ramadan, bab kelebihan bulan Ramadan yang datang daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hadis ini tuan-tuan menceritakan tentang kelebihan bulan Ramadan. Bulan Ramadan, hadis ini tuan-tuan ada dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang berbeza. Dengan lafaz futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayat wa sulsilatis syayatin. Ada beza sikit kalimahnya, cuma maknanya memberi makna yang sama. Walaupun jin dan syaitan telah dibelenggu, tetapi tuan-tuan, orang yang buat jahat masih ada lagi ke tidak tuan-tuan? Ada lagi. Kerana syaitan dan jin-jin yang jahat ini tuan-tuan, mereka dah latih, mereka punya anak murid, kan? Tok guru, kan? Dia punya otai dia tuan-tuan dah kena gari, kan? Dah kena tangkap, kan? Allah perintahkan malaikat gari, tangkap, kan?
Tapi tuan-tuan, anak didiknya ada lagi. Siapa tuan-tuan? Ada dalam diri kita, nafsu kita, kan? 11 bulan tuan-tuan, 11 bulan, kan? Iblis, syaitan, hasud, kan? Nafsu kita buat jahat, kan? Cuma sebulan je tuan-tuan, kan? Cuma sebulan saja, kan? Iblis dengan syaitan ini dibelenggu. Maka tuan-tuan, tetapi tuan-tuan, walaupun begitu, kan, maka kebaikan, kelebihan yang ada pada bulan Ramadan ini menjadikan orang-orang yang cenderung kepada kejahatan itu, kejahatannya berkurangan, kan? Maka tuan-tuan, kan, dalam bulan Ramadan ada orang kata, kan, kenapa bulan Ramadan masih ada sihir? Kan? Orang tanya, kan, kenapa masih ada sihir? Kan, wallahu a'lam, kan. Cuma tuan-tuan, sihir ini sebenarnya dia bukan sahaja melibatkan jin dan syaitan, tapi dia melibatkan dua unsur lagi yang lain, yaitu unsur hukum alam yang disertai dengan gangguan jin dan syaitan. Kemudian yang ketiganya adalah ada manusia yang menyeru jin dan syaitan tadi. Maka tuan-tuan, macam mana boleh jadi lagi? Wallahu a'lam. Maka walaupun bulan Ramadan, amalan pagi petang tuan-tuan, ruqyah ataupun amalan pendinding yang tuan-tuan biasa amalkan, 3 kul pagi, 3 kul, kan, petang, setiap malam 2 ayat terakhir surah Baqarah jangan tinggal, kan? Lepas subuh 3 kul 3 kali, lepas asar 3 kul 3 kali, tengah malam lepas maghrib jangan tinggal amanar rasul sehingga akhir, fansurna 'alal qaumil kafirin, jangan tinggalkan walaupun sehari, setiap hari sampai bila-bila. Insyaallah santau, sihir, segala adik-beradiknya insyaallah takluk pada badan tuan-tuan. Syaratnya jangan tinggallah, dan jangan terlibat dengan dosa besar. Jangan terlibat dengan dosa besar. Tinggal dosa besar maknanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian amalan pagi petang yang cukup ringkas tadi tuan-tuan sudah memadai untuk menyelamatkan kita daripada sihir dan sekutunya yang seumpama dengannya. Kemudian tuan-tuan, ketika ini tuan-tuan, ketika Ramadan, Allah Ta'ala membuka pintu syurga seluas-luasnya, pintu neraka ditutup dengan serapat-rapatnya. Kemudian tuan-tuan, di akhir hadis ini tuan-tuan, Nabi SAW sebut walillahi utaqa, dan di sisi Allah ada utaqa'u. Hadis lain menyebut utaqa'u minan nar. Bahkan hadis ini pun para ulama mensyarahkan hadis ini dengan makna ada kelompok manusia yang akan dibebaskan daripada neraka. Ada kelompok manusia yang Allah bebaskan daripada neraka. Neraka dah ada ke belum tuan-tuan? Dah ada dah. Ada tak awak neraka sekarang? Ada. Sebab itu pintunya ditutup, kan? Sebab sudah ada. Syurga ada tuan-tuan? Ada, kan? Penghuninya ada ke tidak? Penghuninya ada ke tidak? Neraka dah ada sekarang, syurga pun dah ada sekarang. Persoalannya penghuninya dah ada ke belum tuan-tuan? Sebab Allah nak bebaskan ni, kan? Yang ini jarang orang syarahkan benda ni, tapi saya nak syarahkan pagi ni.
nak bebaskan tapi orangnya tak ada. Jadi betul ke tak betul hadis itu kan? Betul kan? Maka tuan-tuan, yang dibebaskan itu adalah penghuni neraka yang sudah tertulis di dalam Lauhul Mahfuz, di dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Kan kita baca hadis tentang rukun iman kan? Keimanan yang keenam apa dia? Bil qadari khairihi wa syarrihi. Dalam hadis yang lain sebut manusia itu sudah ditetapkan rezekinya, ajalnya, jodohnya. Dan tuan-tuan, itu disebut umum begitulah. Hakikatnya seluruh pergerakan kita, kerdipan mata kita sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Hari ini berapa butir nasi yang kita makan? Hari ini berapa langkah kaki kita akan melangkah? Hari ini berapa kelipan mata akan berlaku pada kita? Semuanya sudah tertulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini anak kita ada yang bergaduh. Hari ini tuan-tuan, anak kita ada yang tumpahkan air, pecahkan pinggan, terjatuh kan? Semuanya sudah tertulis di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hujung hadis itu tuan-tuan, Nabi sebut sa'adah aw syaqawah, bahagia atau deritanya daripada awal sampai akhir sudah tertulis. Para ulama hadis mensyarahkan hadis ini tuan-tuan, yang dimaksudkan bahagia dan deritanya adalah sama ada dia akan menjadi penghuni syurga atau dia akan menjadi penghuni neraka. Setiap orang sudah ditulis. Si fulan bin si fulan sebelum diciptakan Allah sudah ditulis dia akan menjadi penghuni neraka atau penghuni syurga. Tuan-tuan, serban besar mana pun tuan-tuan, jubah hebat macam mana sekalipun tuan-tuan, kita tak boleh sombong dengan orang lain. Kan? Apa makna sombong? Jangan merendahkan orang lain. Perkataan kita jangan merendahkan orang, dan diri kita, hati kita jangan menolak kebenaran. Kan? Walaupun kita salah, jangan menegakkan benang yang basah. Tuan-tuan, kalau kita salah, ya mengaku, ya saya salah, minta maaf ya. Kan? Jangan benang dibasah, ditegakkan. Maka tuan-tuan, kan, tak boleh sombong. Kenapa tuan-tuan? Kerana setiap kita, pada diri kita ni tuan-tuan, Allah dah tulis si fulan nanti masuk syurga, si fulan ni ahli neraka, ahli syurga, ahli neraka, ahli syurga, ahli neraka. Setiap orang. Cuma tak tahu. Tuan. Kerana tak tahulah kita tak boleh sombong, kan? Tak boleh, oi, aku ni orang masjid, orang surau, ni tak pernah pergi surau ni kan, neraka tu, kan? Tak boleh tuan-tuan, kan? Kenapa? Kerana kita tak tahu. Sebab itu dalam hadis berkenaan dengan takdir ini tuan-tuan, tuan-tuan pernah dengar satu hadis. Hadis Nabi tentang seorang hamba Allah, antara dia dengan syurga jaraknya hanya sejengkal. Jaraknya hanya sejengkal, jaraknya hanya sehasta. Dia dengan syurga jaraknya hanya sejengkal. Nabi sebut kerana takdir mendahuluinya, takdir mendahului amalannya, maka dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nak dekat-dekat mati tu baik lagi tuan-tuan, tapi bila meninggal, kan, bila meninggal matinya mati yang buruk, maka dia menjadi ahli neraka. Kenapa tuan? Tak ada sebab lain, hanya kerana takdir Allah telah tertulis dia memang ahli neraka. Maknanya kalau banyak amalan macam mana pun tuan-tuan, memang tak boleh nak mendabik dada, kan? Ilmu banyak macam mana pun tak boleh nak sombong dengan orang, kan? Ada orang pula tuan-tuan, jarak amalan dia sepanjang hidup dia, amalan dia adalah amalan ahli neraka. Tuan-tuan, kan? Rasuah dialah, mencuri dialah,
menipu, mengumpat, fitnah, semua dia lah. Bunuh orang dia lah, kan? Macam-macam, semua dia, kan? Tapi tuan-tuan, jarak dia tuan-tuan dengan neraka hanya sejengkal. Tetapi Nabi sebut kerana takdir mendahului amalannya, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah dan Allah menjadikannya ahli syurga. Kalau kita jarang belajar tentang iman, kita akan garu kepada apa hadis ni, kan? Kan? Hadis ini tuan-tuan menjawab hadis yang kita baca pada pagi ini tentang walillahi utaqa'u minan nar. Bagi Allah ada kelompok yang akan dibebaskan daripada neraka. Siapa tuan-tuan? Orang yang belum masuk neraka tapi namanya di Lauhul Mahfuz adalah ahli neraka. Maka disebabkan Ramadan ini hatinya sangat berharap, kan? Ihtisaban, sangat berharap dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kan? Hari-hari datang surau masjid, kan? Tak ponteng tarawih, kan? Setiap malam doa pada Allah, ya Allah, kan? Doanya pula sama macam doa Sayyidina Umar. Apa doa Sayyidina Umar tuan-tuan? Sayyidina Umar sebut, ya Allah, sekiranya di dalam suratanmu, di dalam Lauhul Mahfuz, nama aku ini adalah nama ahli neraka, maka ya Allah, padamlah, jadikanlah aku ini ahli syurga. Dan sekiranya di suratanmu, dalam takdirmu, aku ini adalah ahli syurga, maka ya Allah, kekalkanlah, janganlah engkau padam aku sebagai ahli syurga. Ini doa Sayyidina Umar. Sambil menangis, Sayyidina Umar membacakan ayat, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Dialah Allah yang memadam apa yang telah dia tetapkan, dan dia wa yuthbit, menetapkan semula. Dan tuan-tuan, dalam kita belajar sifat 20, ketetapan Allah yang asal begini kemudian berubah menjadi begini, semua itu berada dalam ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Mesti di situ. Maka tuan-tuan, jadi tuan-tuan, yang dibebaskan itu adalah orang yang memang takdirnya ahli neraka. Maka peluangnya tuan-tuan ada Ramadan je, bulan lain tak ada, kan? Bulan lain tak ada peluang ni tuan-tuan. Maka tuan-tuan, sebab kita tak tahu kita ni ahli syurga ke neraka tuan-tuan, maka tuan-tuan, kita pulunlah bersungguh-sungguh Ramadan kali ini tuan-tuan, kerana kita tak tahu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu lagi dengan Ramadan akan datang ataupun tidak. Nak kejar apa tuan-tuan? Kejar yang penting-penting, kan? Yang pertama tuan-tuan, kita jangan rosakkan puasa kita, kan? Kita jaga lidah kita. Nabi sebut puasa itu junnah, perisai. Sahabat tanya pada Nabi, ya Rasulullah, apakah yang boleh merosakkan puasa kita? Nabi kata yang boleh merosakkan puasa adalah dua perkara. Yang pertama, menipu, kan? Berkata dusta. Kita kan kadang-kadang sembang dengan kawan-kawan, cerita punya syok, rupanya kita reka-reka. Nak bagi sedap cerita, kita reka-reka, kan? Dah menipu situ tuan-tuan, kan? Yang minta maaf tuan-tuan, terbantu, kan? Yang kedua adalah orang yang mengadu domba. Dia tak bergaduh dengan orang, tapi dia ni punca jadi orang bergaduh, kan? Dia ambil satu isu, dia pun copy paste, dia pun share dekat dalam grup WhatsApp, kan? Kemudian orang dalam grup WhatsApp tu pun mula komen, gaduh, kan? Tapi dia tak terlibat pun bergaduh tu, kan? Bagi dia, aku tak gaduh, aku post je, kan? Inilah yang Nabi sebut orang yang mengadu domba. Dia punca, kan? Punca orang bergaduh,
Kan? Jadi tuan-tuan, kalau kita buat dua amalan ni tuan-tuan, maka merosakkan pahala puasa kita. Begitulah orang yang lam yada' qaula zur, orang yang tidak meninggalkan kata-kata yang kesat, yang kotor, kan? Yang mencarut dan sebagainya, maka boleh menghilangkan pahala puasa, kan? Rukun puasa kita jaga, perkara yang menghilangkan pahala puasa kita jaga. Pertama, jaga puasa. Yang kedua tuan-tuan, kita jaga solat fardu kita berjamaah. Solat fardu kita berjamaah, terutamanya isyak dan subuh. Isyak insya-Allah, tarawih kita datang, kan? Subuh tuan-tuan, kan, usahakan datang. Kenapa tuan-tuan? Kan? Isyak dapat pahala qiyam separuh malam. Subuh berjamaah dapat qiyam satu malam. Campur dengan tarawih kita, dengan ibadah-ibadah lain mungkin setengah malam. Maka seolah-olah walaupun kita melalui satu malam, tapi ibadah kita bersamaan dengan dua malam. Kalau kena Lailatul Qadar tuan-tuan, Lailatul Qadar itu kan pahalanya lebih hebat daripada 1000 bulan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan 1000 bulan biasa je tuan-tuan, 1000 bulan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita pergi Mekah, kan bulan puasa ni ramai yang pergi umrah, kan? Biasanya bulan puasa ni harganya mahal sikit, kan tuan-tuan, kan? Mahal sangat ke mahal sikit tuan-tuan? Mahal sangat. Mahal sangat. Jadi tuan-tuan, kan, sembahyang di tanah haram pahalanya berapa tuan-tuan? Pahalanya setiap ibadah kita diganda 100.000. Sembahyang satu, sembahyang berjemaah 27 Masjidil Haram. 27 tu kali dengan 100.000. Banyak tak tuan-tuan? Banyak. Tapi tuan-tuan, orang yang berada fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, setiap sebutan subhanallah, ibadahnya, puasanya bukan diganda 100.000, tapi Allah gandakan 700.000 gandaan. Banyak dalam hadis-hadis sahih sebut 700.000 gandaan. Jadi antara sembahyang dekat Masjidil Haram, tanah haram, dengan sembahyang di jalan Allah, pahalanya mana lebih banyak tuan-tuan? Di jalan Allah. Malam Lailatul Qadar tuan-tuan, pahalanya lebih banyak gandaannya daripada 700.000. Kerana surah Al-Qadr Allah menyebut khairum min alfi syahr. Lailatul Qadr, malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka tuan-tuan, kalau kena malam yang kita dapat seolah-olah berkiam 2 malam hanya untuk 1 malam, maka tuan-tuan, kena malam tu malam Lailatul Qadar bukan 1000 bulan, tetapi 2000 bulan berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala penuh dengan ibadah. Itu orang yang faham dengan Ramadan ni tuan-tuan, dia akan pulun habis. Bila Ramadan pergi tuan-tuan, dia akan menangis. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia faham nilai Ramadan tu tuan-tuan. Kena dapat sekali tu tuan-tuan, bebas daripada neraka, dapat 2000 bulan tuan-tuan, lebih baik daripada Nabi Syama'un punya jihad alaihi salam. Maka tuan-tuan, sangat beruntungnya orang tadi. Sebab itu tuan-tuan, kan, sebab itu bila sudah amalan begitu banyak, agak-agak kalau ditimbang amalan yang jahatnya semasa hidup, contohnya dia jahat dalam hidup dia tuan-tuan berapa puluh tahun, kan? Kalau cerita ni tuan-tuan, kan, macam nak menggalakkan orang buat jahat, kan? Tapi tuan-tuan, percayalah, orang yang pernah dapat malam Lailatul Qadar, hati dia tak teringin dah dengan kejahatan ni, kan? Sebab itu saya cerita, kan? Tapi ada setengah orang dia kata, jangan cerita Ustaz, nanti orang akan dapatkan malam Lailatul Qadar ni, kemudian dia akan buat jahat banyak-banyak. Sebab apa? Sebab alasan dia
dia dah dapat tebus semua kejahatan dia dengan amalan yang banyak. Tapi tuan-tuan, orang yang dapat malam Lailatul Qadar ni tuan-tuan, Allah berikan satu perasaan dalam hati dia benci kepada maksiat. Itu yang paling mahal. Maka sebab itu tuan-tuan, kan kita pulunlah habis-habis Ramadan ni tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita dengan keredaan Allah, kelepasan daripada api neraka dan pengampunan daripada sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pagi raya nanti tuan-tuan seolah-olah seperti orang yang baru balik daripada mengerjakan haji yang mabrur, iaitu seperti dilahirkan daripada ibunya, hari dilahirkan oleh ibunya, iaitu dalam keadaan bersih. Mudah-mudahan Allah terima amalan kita, pilih kita. Dan tuan-tuan, sudah 20 tuan-tuan, kedal lebih, belum lagi. Tapi tak apalah, kita berhenti setakat ni tuan-tuan. Mudah-mudahan sedikit perkongsian pada pagi ini bermanfaat. Sekiranya ada salah kata, saya mohon maaf kepada tuan-tuan sekalian. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.